Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada barisan panel, barisan Rustia serta peserta Liga Ilmu Serantau 2023. Saya Muhammad Razali bin Hassam, saya daripada Politeknik Merlimau Melaka. Saya akan membentangkan kajian saya pada hari ini bertajuk IPTS dan Pemerkasaan Sistem Pendidikan di Malaysia, Alternatif Pilihan Ibu Bapa. ID SSC07. Kertas kajian ini ditulis oleh saya sendiri, Muhammad Razali bin Hassam, dan juga dibantu oleh dua orang rakan saya iaitu Encik Muhammad Rakimi bin Syafai daripada Kolej Komuniti Selanda dan juga Encik Azizul Azrim bin Mahmur daripada Politeknik Nilai Negeri Sembilan. Bentangan saya pada hari ini akan meliputi 6 aspek utama iaitu pengenalan, diikuti dengan penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, seterusnya analisis dan dapatan kajian dan akhir sekali adalah kesimpulan. Kita mulakan dengan pengenalan. Penubuhan IPTS atau lebih dikenali sebagai Institusi Pengajian Tinggi Swasta adalah untuk menyokong sistem pendidikan negara dan menampung permintaan yang tinggi saban tahun. Namun, IPTS ini juga sering dikaitkan dengan masalah. Kepesatan lahirnya IPTS adalah salah satu daripada langkah strategi untuk mengurangkan pergantungan menghantar pelajar melanjutkan pelajaran ke luar negara menurut Tajuddin dan Raja 2019. Dan dianggarkan jumlah IPTS negara ini melebihi 400 buah dengan kebanyakannya terdapat di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan juga Johor Bahru serta bandar-bandar besar di Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah. IPTS sebenarnya telah membantu kerajaan menjana pendapatan melalui sektor pendidikan dengan berjaya menarik minat ramai pelajar asing untuk belajar di Malaysia menurut Sahar 2015. Tetapi ada beberapa isu yang perlu kita fikirkan dari aspek kualiti kursus pengajian dan kemudahan prasarananya, kepimpinan tadbir urus IPTS dan kepimpinan akademik itu sendiri serta penguatkuasaan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 atau lebih dikenali sebagai Akta 555, imej dan penjenamaan serta peluang pendidikan dan akhir sekali adalah saiz dan bilangan IPTS itu sendiri yang semakin berkembang. Justru itu, objektif kajian ini dilakukan adalah untuk melihat kepada beberapa objektif. Iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti kesedaran pensyarah tentang kewujudan IPTS yang berkualiti dan objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti kelebihan yang ada di IPTS itu sendiri. Baiklah, kita pergi kepada kajian literatur. Menurut Chang 2017, kebanyakan IPTS menawarkan program ijazah berkembar dengan universiti luar negara secara tempatan. Melalui program seumpama ini, kualiti pengajian luar negara dapat dicapai dengan yuran pengajian dan kos sara hidup yang lebih rendah. Kualiti ataupun kaedah pembelajaran ini juga meningkatkan kebolehpasaran graduan IPTS jika dibandingkan dengan graduan IPTA. Manakala menurut Zahid dan Shah 2018, IPTA memberi pendekatan komprehensif dalam pendidikan, manakala IPTS pula mengutamakan pasaran dalam pilihan kursus yang ditawarkan. IPTA dan IPTS pada ketika ini kita lihat sebagai saling melengkapi antara satu sama lain dalam penawaran bidang pengajian dan ini membantu kerajaan dalam mewujudkan graduan yang mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi. Menurut Chang pada 2017 juga, IPTS lebih dilihat memberi penumpuan dan fokus kepada bidang berasaskan perusahaan dan perindustrian dengan kebanyakannya adalah ditawarkan berdasarkan sains dan perniagaan, sains kejuruteraan, komputer dan teknologi maklumat dalam bidang perniagaan. Baiklah, untuk makluman para panel sekalian, kajian ini sebenarnya merupakan satu bentuk kajian deskriptif dengan menggunakan kaedah soal selidik dan populasi dan sampel responden di kalangan pensyarah Jabatan Perdagangan Politeknik Merlimau seramai 39 orang. Kita menganalisis data melalui penggunaan Statistical Package for Social Science iaitu SPSS untuk menganalisis item soal selidik dan maklumat responden itu sendiri. Baiklah, kita teruskan dengan analisis dan dapatan kajian. Berikut merupakan data statistik mengikut jantina. Baiklah, berikut merupakan analisis dan dapatan kajian untuk menjawab dua objektif yang kita kaji untuk kajian ini, iaitu objektif yang pertama, mengenal pasti kesedaran pensyarah tentang kewujudan IPTS. Kalau kita lihat analisis objektif yang pertama ini,
Item yang nombor 2 iaitu saya tahu banyak IPTS wujud di Malaysia mencatatkan min yang paling tinggi iaitu 4.4615, manakala bagi item yang keenam iaitu saya berminat untuk menghantar anak atau adik-beradik atau saudara mara saya ke IPTS mencatatkan min yang paling rendah iaitu 2.9744. Rata-rata item-item ini telah pun mencatatkan min yang sederhana tinggi. Baiklah, berikut merupakan analisis dan dapatan kajian untuk menjawab objektif kita yang kedua, iaitu mengenal pasti kelebihan yang ada di IPTS. Rata-rata item yang ditunjukkan ini atau dibentangkan ini adalah mencatat min yang sederhana tinggi. Dan kalau kita lihat item 4 dan nombor 5, iaitu saya merasakan penggunaan bahan batu mengajar yang canggih diberikan penekanan di IPTS, dan juga saya merasakan kemudahan dari segi dewan kuliah adalah lebih baik di IPTS mencatatkan min yang tinggi. Dan kalau kita lihat item yang nombor 9 iaitu saya tahu IPTS melahirkan atlet sukan yang ramai mencatatkan item yang sederhana rendah iaitu 3.4359. Baiklah para panel serta para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita dah sampai ke kesimpulannya. Untuk menjawab kepada dua objektif yang telah pun saya bentangkan di awal pembentangan saya tadi, berdasarkan kepada analisis dan juga data kajian yang telah pun kita buat, kita dapati bahawa responden yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah Jabatan Perdagangan sedar akan kewujudan banyak IPTS di Malaysia melalui media massa maupun media elektronik. Namun dari segi aspek pengetahuan mereka terhadap kursus-kursus yang ditawarkan di IPTS adalah sangat terhad. Ini dapat dibuktikan dengan skor min pada tahap sederhana yang membawa maksud responden kurang bersetuju tentang pengetahuan mereka terhadap kursus-kursus yang ditawarkan di IPTS. Berdasarkan kepada pengamatan saya, ia kemungkinan disebabkan oleh para responden ini tidak mengambil tahu tentang kursus yang ditawarkan di IPTS akibat kurangnya promosi ataupun periklanan yang dibuat oleh pihak IPTS terhadap kursus-kursus yang ditawarkan di institusi mereka. Jadinya kalau kita lihat dari segi aspek itu juga, sebenarnya responden beranggapan bahawa IPTS tidak standing lagi dengan IPTA dan dapat dilihat juga daripada skor min yang sederhana melalui maklum balas oleh responden itu sendiri. Secara kesimpulannya juga kita dapati bahawa dasar liberalisasi kerajaan untuk menjadikan institusi pendidikan tinggi negara sebagai hak pendidikan serantau memungkinkan perkembangan IPTS di Malaysia semakin rancak pada masa akan datang. Dan ia juga sebenarnya adalah pemantapan organisasi dan tadbir urus IPTS yang mula diperkemaskan dalam melaksanakan akta-akta berkaitan dengan pendidikan tinggi di Malaysia. Ia selaras dengan mungkin institusi ataupun badan-badan seperti MQA dan akreditasi. Malahan yang kedua pula, yang seterusnya adalah dasar pengantarbangsaan yang diperkenalkan membolehkan IPTS mula membuat pengambilan pelajar asing masuk ke Malaysia sekaligus dapat membantu dan merancakkan ekonomi Malaysia dari segi aspek pendidikan. So daripada saya itu sahaja. Sekian, terima kasih.